Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية صدق الله العظيم. Yang berusaha Tuan Dr. Mir Hamdan bin Haji Ghazali, seluruh warga pejabat pendidikan daerah Kelantan Selatan, seterusnya para pendengar dan penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu dalam bicara eksklusif Ramadan sempena program Ihya Ramadan peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Kelantan Selatan bagi tahun 2022. Sekalung tahniah dan syabas saya ucapkan kepada seluruh warga kerja Pejabat Pendidikan Daerah Kelantan Selatan yang dapat menganjurkan satu program dakwah yang terkini melalui pautan YouTube dan sebagainya. Tahniah saya ucapkan dan terima kasih kerana menjemput saya, yang mana saya kira saya tidak layak duduk di atas kursi ini, namun saya menganggap ini satu cabaran untuk pada saya untuk saya mengatakan dan untuk saya melakukan, kerana sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala seandainya apa yang saya katakan tidak saya kotakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu lima la taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu katakan apa yang kamu kata tidak kamu lakukan? Kaburatan maqtan indallah. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya tuan-tuan dan puan, saya mengambil ini sebagai satu cabaran dan memberi semangat untuk diri saya sendiri dan mengajak tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar untuk sama-sama kita menghayati, kita mengimarahkan bulan Ramadan yang dipenuhi dengan beribu keberkatan, beribu hikmahnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas, dan kita yakin dan percaya juga di mana-mana juga program Ihya Ramadan sedang rancak berlaku sekarang ini. Tak kira di sekolah, di IPT, di mana-mana juga, di surau-surau, di masjid-masjid, saya kira penuh program-program sebagai peluang untuk kita menambah bekal kita untuk kehidupan sana nanti insya-Allah. Tuan-tuan sidang penonton dan juga pendengar yang dirahmati Allah, sempena Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kita mengambil peluang dan peluang yang sebaik mungkin. Terutamanya saya kira sudah 2 tahun kita tidak dapat berjemaah di masjid. Jadi alhamdulillah tahun ini kita dah mulakan menghidupkan, mengimarahkan masjid. Pekeliling juga telah Sultan Perak telah mengeluarkan pekeliling yang mana segala program untuk Ramadan telah dibenarkan di masjid dan di surau. Jadi itu satu berita baik untuk kita, yang mana sebelum ini kita hanya dapat berjemaah di rumah, melainkan beberapa orang ahli jawatan kuasa saja yang dapat mengimarahkan masjid-masjid. Jadi tuan-tuan dan puan, gunakanlah peluang sebaik-baiknya untuk kita mengimarahkan masjid-masjid ataupun rumah-rumah Allah. Sidang hadirin pendengar dan juga penonton yang saya hormati sekalian, Ramadan Al-Karim telah Allah telah janjikan kepada kita dengan pelbagai hikmah, pelbagai ladang, pelbagai pahala yang perlu kita rebut. Antaranya nak saya petik hari ini adalah tentang
solat berjemaah di masjid. Bagaimana banyak hadis yang kita lihat yang menyuruh, yang menggesa kita orang lelaki terutamanya untuk sama-sama kita mendirikan solat secara berjemaah di masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita tidak ada alasan kenapa kita masih lagi nak mencari alasan untuk tidak lagi ke masjid. Sedangkan masjid telah dibuka. Yang mana sebelum semasa PKP tu kita pun juga banyak kita dengar dalam media sosial yang orang marah kenapa kita masih di masjid, kita solat jarak-jarak, ada penjarakan sosial lagi masih berlaku. Itu sebenarnya kita kena akur bahawa itu adalah untuk mengelakkan masjid kita menjadi fitnah. Kerana andai kata kalau ramai yang dijangkiti COVID yang lahirnya pada masjid, itu akan menjadi satu fitnah yang tidak baik untuk agama kita. Jadi minta jauh daripada perbuatan itu. Makanya ini kita dapat boleh rapatkan saf. Makanya kita gunakanlah peluang sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak hadis-hadis daripada Nabi yang menyuruh kita agar mendirikan solat berjemaah di masjid. Antaranya, tuan-tuan, kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis nombor 472, cerita hadis ini adalah hadis sahih, yang mana digambarkan pahala ganjarannya 27 kali ganda. Kemudiannya, barang siapa yang wuduk dengan sempurna, setiap langkahnya akan dihapuskan dosa dan diangkat darjat. Ada orang bertanya saya, sekarang Ustaz, kita naik kereta, kita naik motorkar, naik motor, mana langkah kita? Adakah itu dikira langkah ataupun sebaliknya? Tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin dan percaya bahawa Allah itu bersifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pemurah dan juga Ar-Rahim. Makanya setiap putaran tayar kereta kita, motor kita untuk ke masjid itu, setiap itunya telah diangkat oleh Allah darjat, dan juga akan dihapuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Pastikan kita berniat berwuduk dengan sempurna, dan kemudiannya kita langkahlah kaki kita ke masjid, insya-Allah. Selama itulah Allah akan angkat darjat dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ramai yang lupa ataupun terlepas pandang yang mana perlunya kita berniat iktikaf di dalam masjid. Setiap kali kita masuk ke masjid, niatkan kita, nama itu iktikaf fi hajam masjid lillahi ta'ala. Itu yang perlu kita niatkan, supaya sepanjang mana kita berada di masjid, sepanjang itulah kita akan dikira Allah dalam, seolah-olah kita tengah mendirikan solat. Kalau kita tak baca yang mudah je pun, nama itu iktikaf fi hajam masjid lillahi ta'ala, amatlah ruginya tuan-tuan dan puan-puan. Kemudiannya kita juga hendaklah niat, Allahumma tahli abwak rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu ya Allah padaku setiap kali kita melangkah diri kita ke masjid. Itu ingat tuan-tuan, sepanjang mana kita duduk di masjid, kita tunggu orang solat, kita nak selesaikan solat berjemaah kita tu, sepanjang itulah pahala akan mengalir ke dalam diri kita, insya-Allah. Kemudian juga antara kelebihannya tuan-tuan, kita yang duduk di masjid ni akan didoakan oleh para malaikat. Tanpa henti-henti malaikat mendoakan kita, insya-Allah. Kemudiannya hidup kita akan dirahmati. Kemudiannya Allah terima taubat kita selama mana kita tidak mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain ni apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya mungkin sekarang pun kalau kita perhati, ada setengah orang yang datang masjid, dia baca Quran. Baca Quran tu dah bagus. Tapi kalau baca Quran tu bising, kuat, sampai mengganggu orang lain yang tengah solat, memang benda tu tidak baik. Mana nampak hadis ni mengatakan, selagi mana kita tidak mengganggu orang lain, selagi itulah kita akan dikira pahala. Jadi tolong tuan-tuan, tolong kita kena ingat, kita kena faham. Sebab tu kita kena tuntut ilmu, kita kena belajar, kita kena menelaah apa adab-adabnya dalam masjid ni. Jangan kita sebut, baca Qurannya memang bagus, tapi bacalah dalam keadaan pelan, untuk diri kita aja yang dengar. Sama juga dengan solat tuan-tuan.
Ketika solat berjemaah, selepas imam habis saja membaca Fatihah, memang saya sendiri pernah jumpa orang yang baca tak terlalu kuat. Memang kita kena baca Fatihah tu sekadar didengar oleh diri kita sendiri. Kalau orang sebelah dengar, wajar lagi. Tapi kalau orang yang sebelah lagi dengar, sekarang sebelum ni kita kan jarak penjarakan 1 meter, bayangkan bukan orang nombor 3, orang nombor 4 pun masih boleh dengar bacaan surah Fatihah kita tu. Jadi itu dikira mengganggu, tuan-tuan. Yang mana hukumnya itu ada boleh jadi mengganggu, itu ada yang jadi sampai harus, dan ada juga yang jadi sampai makruh. Tuan-tuan mungkin juga pernah berjumpa, tapi pengalaman saya memang saya pernah jumpa. Bukannya satu, kami bincang satu masjid, kami boleh dengar yang bacaan dia begitu kuat. Makanya tak tahulah, saya rasa mungkin orang ni tidak ada pengetahuan, ataupun saja dia memang seronok, ataupun dia memang atau poyo orang katanya, itu dia tak tahu. Jadi kita pun kena tegur dia, supaya dia jaga bacaan untuk diri sendiri sahaja, bukan untuk orang lain. Benda itu akan mengganggu. Tuan-tuan dan puan-puan yang sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW pernah mengancam yang mana orang lelaki yang dengan sengaja tidak mendirikan solat di masjid, Nabi pernah ancam nak bakar rumah itu, tuan-tuan. Nak bakar. Maknanya apa, tuan-tuan? Makna begitu seriusnya, begitu tegasnya, Rasulullah nak tekankan kepada kita umatnya akhir zaman ni tentang perihal pentingnya solat berjemaah. Saya juga teringat satu hadis lain, yang mana seorang buta, orang buta datang mengadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku buta, tak ada siapa yang bawa aku ke masjid, boleh ke solat di rumah? Mula-mula Rasulullah cakap boleh, tetapi bila orang tu nak bergerak aja, Rasulullah panggil balik. Adakah kamu boleh mendengar azan? Si buta ni jawab, ya Rasulullah, aku boleh mendengar azan. Makanya kamu wajib juga datang solat berjemaah. Allahumma rabbana, tuan. Orang buta pun, setara buta pun dah diwajibkan. Dengarkan kita yang sihat walafiat, yang segak, yang kuat, yang ada kereta 2-3 buah, motor 3-4 buah, ada basikal lagi, ada segala kemudahan, dan surau masjid juga memang banyak dah ada di tempat kita. Adakah kita masih lagi nak mencari alasan? Dua itu, tuan-tuan, ingat ancaman Rasulullah nak bakar rumah, dan kemudiannya ingat orang buta pun Rasulullah wajibkan untuk solat berjemaah. Itu yang tentang solat berjemaah, perihal pentingnya. Jadi insya-Allah dalam bulan Ramadan ini kita kena yakin dan percaya bahawa Allah telah membukakan pintu rahmat-Nya. Saya kira semua ramai orang yang tergerak hatinya bulan puasa ni nak datang ke masjid. Bukti kita boleh lihat Ramadan yang awal ni, solat sunat tarawih itu penuh masjid. Yang mana anak saya sendiri pernah tanya. Saya bawa anak saya pergi masjid dalam kereta macam ni. Anak saya tanya, abah ni solat Jumaat ke solat tarawih, tanya. Terkejut dia kerana begitu ramainya orang nak dirikan solat tarawih. Apa tandanya ni, tuan-tuan? Ini tandanya Allah bukakan pintu. Allah jentik hati manusia ni untuk pergi. Seolah-olah tak pergi tarawih itu malu rasa. Itu yang maksudnya dibukakan pintu rahmat itu. Allah jentik hati-hati manusia untuk lembut, untuk ringan, untuk hadirkan dirinya ke masjid. Makanya kita ambillah Ramadan ini sebagai titik point kita, turning point kita, untuk kita kekal istiqamah di dalam masjid Allah sampai penghujung sampai ke akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Itu sekali lagi, tuan-tuan, jangan lupa kita berdoa. Ketika langkah kaki kita ke masjid, doalah supaya Allah kekal istiqamahkan kita di dalam untuk kekal mengerjakan solat berjemaah di masjid sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang sidang pendengar yang saya hormati sekalian. Rebutlah peluang Ramadan ini
kerana kita belum yakin, kita belum boleh meyakinkan ataupun kita boleh sampai ke Ramadan yang akan datang. Makanya gunakanlah sebaik-baik Ramadan pada kali ini untuk kita all out, habiskan kita punya usaha, tingkatkan semualah, pecutan terakhir lah apalah katanya. Yang mana bagi orang-orang beriman, mereka bukan bermula daripada Ramadan. Mereka dah ambil daripada bulan Rejab, Sya'ban, dan Ramadan ni memang waktu dia memang pecut habis-habisan lah. Sebab tamanya memang environment. Suasana kita hari ni memang Ramadan aja, kita yakin dan percaya. Semua orang nak cerita yang baik, semua orang nak hati orang nampak gembira, semua orang rasa bahagia, itu Ramadan. Tapi sebenarnya nak kena pecut, nak kena mula daripada Rejab, Sya'ban, terusnya Ramadan ni lah untuk kita all out habis-habisan. Jangan kita sia-siakan peluang ni tuan-tuan. Yang mana juga kita juga tak tahu Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi atau tidak. Dan kemudiannya kita kena yakin bahawa kita sekarang hidup di akhir zaman. Yang mana akhir zaman kita sendiri tahu bahawa banyaknya fitnah-fitnah berlaku. Hari ini pun juga kita boleh lihat macam-macam fitnah yang berlaku. Silap sikit je orang boleh viralkan benda tu, hingga kan kita tak dapat nak sampaikan, kita juga jadi tak tahu, hingga kan kita jadi keliru, manakah yang benar, manakah yang betul. Apa jua pun ada yang kata baik, kita post benda yang baik pun tuan-tuan ya. Contoh post kita pergi masjid main subuh, hari ni dapat solat subuh di masjid. Jadi fitnah ke tak jadi fitnah tuan-tuan? Ada masa mungkin benda tu boleh menjadi fitnah. Mungkin orang boleh kata, ini belagak ni, nak riak, nak tunjuk ni. Wahal mungkin dia berniat nak kempen solat berjemaah. Tetapi itulah, kita tak tahu manusia ni. Itulah katanya Nabi kata akhir zaman itu akan dipenuhi dengan fitnah. Dan fitnah itu umpama kepingan-kepingan malam. Maknanya dah berselerak fitnah-fitnah itu sekarang. Kemudiannya budaya orang kita juga gemar mengepos sesuatu peristiwa, satu benda yang berlaku, padahalnya benda itu belum lagi dipastikan kesahihan ceritanya, tapi suka ngepostnya. Dia nak jadi number one ngantar benda tu. Saya pun tak faham kenapa orang yang suka mengepos sesuatu berita ni dia nak post awal-awal. Saya pun tak nampak apa sebabnya. Adakah dia rasa macam dia dah post tu, dia rasa macam dapat hadiah. Dia naik podium menang sesuatu, ramak je lah. Dia je puas hati untuk dia dapat ngepostkan benda tu kan. Saya pun tak faham. Wahai kita sebagai orang mukmin, orang Islam, kita perlu tabayun dulu, kita perlu selidik dulu apa jua berita yang kita dapat, jangan terus kita percaya. Jadi bersemana juga dengan Ramadan ini tuan-tuan ya, kita dah diberi peluang lagi Allah untuk hidup. Gunakanlah peluang ini sebaik mungkin, yang mana sebelum datangnya lagi fitnah yang amat-amat besar. Yang mana kita juga sedia maklum bahawa satu hari nanti kita juga sedang menantikan kehadiran namanya Imam Mahdi. Yang mana Imam Mahdi kalau keluar nanti tuan-tuan, saya kira jadi fitnah ke tak jadi fitnah. Pelbagai orang akan tunjukkan reaksi. Nak ikut atau tak ikut. Nak ikut atau tak ikut. Akan berlakulah konflik-konflik macam ni tuan-tuan. Makanya perlu kita menambahkan ilmu kita. Kita kena baca apa peristiwa, senario-senario yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Yang saya ingat di sini antaranya ialah Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Dia akan lahir di kalangan orangnya mungkin dah ada. Kemudiannya Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Besoknya dia akan diangkat terus menjadi Imam Mahdi. Siapa yang angkat tuan-tuan? Ulama-ulama seluruh dunia mengiktiraf dia ni Imam Mahdi. Kalau kita pula di bahagian kita, kalau kita dah dengar berita itu, apa tindakan kita? Adakah kita akan turut serta berbaiat dengan Imam Mahdi? Ataupun kita bukan kot, viral kot. Sebab itu pentingnya kita mendalami ilmu. Pergilah ke masjid-masjid, surau-surau, dan
Google lah, banyak dalam ilmu di dalam Google itu, kalau kita ambil yang baik, kita akan tahu apa tindakan yang perlu kita laku orang mukmin nak lakukan. Itu yang pertama, tuan. Imam Mahdi. Selepas Imam Mahdi dah, kalau kita dah selamat, dah ikut, dah berbaiat dengan Imam Mahdi, keluar lagi satu fitnah yang teramat-amat besar. Itulah namanya Dajjal. Masih ada Dajjal. Tanda-tanda nak keluar Dajjal itu dah banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana dah Dajjal keluar, bayangkan tuan-tuan, dia membawa kemewahan, dia membawa makanan, dia boleh bagi kita segunung roti. Yang mana tuan-tuan kena bayangkan, yang mana suatu hari nanti dunia ni akan terputus bekalan makanan. Hadis Nabi mengatakan makanan bagi orang Islam ketika itu adalah zikrullah saja. Bayangkan tuan-tuan, berzikir ajalah mampu mengenyangkan kita. Makanan tak ada. Ketika lapar, ketika puasa ni tuan-tuan, kita bayangkan, kita dah lapar ni, tengah lapar sangat ni. Tapi hari ni kita boleh bayangkan pukul 7.20, 7.15 kita nak berbuka, tu dia depan makanan kita, hidangan kita dah memang menanti berselerak. Dan orang Malaysia juga terkenal dengan banyaknya bertan-tan makanan yang dibuang kan, tak habis kerana mengikut nafsu. Ketika menziarahi bazar Ramadan, semuanya kita nak ambil, semuanya kita nak beli, tapi kita tak boleh nak habiskan benda tu kan. Jadi berbalik-balik pada Dajjal ni, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Dajjal ni datang, ketika itu kita memang tidak ada makanan dan dia offer kita makan. Masa itulah iman kita diuji, tuan-tuan dan puan-puan. Mampukah kita nak menolak, ataupun kita nak, kalau kita ambil makanan itu, maknanya kita akan jadilah pengikut Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi pengikut Dajjal, yang mana itulah bagi saya fitnah yang paling besar, yang belum lagi, dan dia akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Akan sampai nanti pada suatu hari. Kalau Allah izinkan, kalau Allah panjangkan umur kita, kita akan bertemu dengan ini. Minta jauh lah. Ada juga orang tanya saya, Ustaz, boleh ke nak minta mati? Tak nak jumpa zaman Dajjal. Yang saya baca, saya kata Rasulullah SAW tidak pernah pun mengajar kita doa supaya dimatikan awal. Memang kita wajar minta mati dalam keadaan yang baik, dan kita seorang pun tidak tahu bila mana, bilakah tarikh, bilakah masa dan tarikh hanya yang malaikat Israel akan datang untuk mencabut nyawa kita. Seorang pun tak tahu. Jadi apa yang kita perlu buat, buatlah persiapan. Nabi dah ajar dah. Semuanya Nabi telah ajarkan. Bukan Nabi biarkan umatnya untuk kata-kating. Tidak. Nabi sayangkan umatnya. Nabi dah ajar dah apa yang kita nak buat. Yang pertama, amalkanlah surah Al-Kahfi, tuan-tuan dan puan-puan. Baca, kalau tak mampu nak baca 110 ayat, bacalah 10 ayat yang pertama awal itu. Ataupun baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Baca juga terjemahan, baca juga maknanya, baru kita faham apakah pengajaran-pengajaran yang boleh diambil daripada dalam surah Al-Kahfi itu. Mudah-mudahan kita terhindar daripada menjadi pengikut Dajjal. Itu fitnah yang paling besar, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana Nabi juga dah ajar dah anak-anak dan juga isteri-isteri kita, ikat dia di rumah. Ikat. Bukannya Nabi kata tak apa, biar dia jumpa, jangan. Kita lelaki tak ada, Nabi kata ikat, tapi kita tak boleh, kalau boleh jangan kita bertembung dengan dia. Wahai, dia gambarkan juga Dajjal ni akan sampai ke setiap pelosok dunia. Tidak ada satu tempat pun yang Dajjal tak singgah. Mana-mana lagi kita nak elak, mana lagi kita nak nyuruh. Sebab memang dalam keadaan kita lapar benar, kita sangat-sangat perlukan makanan, perlukan air. Tiba-tiba orang datang bawa benda tu. Itu yang saya khawatir sangat. Makanya gunakanlah kesempatan Ramadan ini untuk kita persiapkan diri kita. Bayangkan ketika kadang-kadang memang ada masanya kita puasa, memang kita rasa sangat-sangat lapar, sangat-sangat dahaga. Anggaplah itu ujian, dan kita boleh bayangkan, kalau Dajjal datang ke sini, tumpul aku itu nak kita bayangkan, supaya kita nak kena lawan. Dan juga bukan lawan-lawan saja, fizikal kita tak mampu nak lawan.
Sebab tu Nabi ajar dah kita, sekali lagi saya katakan, so kita amalkan surah Kahfi. Jangan lupa kita untuk istighfar tuan-tuan dan puan-puan. Istighfar itu mudah aja tuan-tuan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Panjang lagi astaghfirullahalazim. Nak panjang lagi astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak penghulu segala istighfar pun boleh tuan-tuan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'mataka wa alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu penghulu segala istighfar tuan-tuan. Amalkan tuan-tuan setiap hari. Sambil kita dalam perjalanan bawa kereta, sambil itu astagfirullah, 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 astagfirullahalazim, kan? Cukup kan? Itu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan amalkan benda itu dan akan rasa nikmatnya benda itu. Kan? Istighfar kita amalkan, dan jangan lupa juga ketika kita bangun untuk bersahur, jangan lupakan 2 rakaat solat tahajud. Yang mana kita jelas Nabi dah berpesan kepada kita, dirikanlah solat tahajud kalau boleh setiap hari. Setiap hari Nabi pesan pada asalnya. Jika kamu tak mampu setiap hari, kerjakanlah dia seminggu sekali. Tak mampu lagi seminggu sekali, kurniakan dia dirikan dia sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali lagi, buat dia setahun sekali. Tak mampu setahun sekali lagi, buatlah sepanjang hidup kamu sekali. Allahumma rabbana. Pentingnya tuan-tuan tahajud. Nabi faham umat dia macam mana. Nabi kenal umat dia macam mana. Dan Nabi sayang menang umat dia. Sebab tu dia tak wajibkan solat sunat tahajud ni. Makanya alang-alang kita dah bangun bersahur itu tuan-tuan, jangan lupa sebelum kita makan sahur itu, dirikanlah 2 rakaat solat sunat tahajud. Mudah-mudahan benda itu akan kita nampak perubahan-perubahan yang kita akan alami. Kemudian jangan lupa juga mukjizat yang turun pada bulan Ramadan. Ini mukjizat teragung. Itulah Al-Quranul Karim. Nabi lain, Nabi Musa contohnya, mukjizatnya cuma tongkat. Dia seorang je pegang tongkat tu. Umat dia tak rasa pun. Sedangkan Nabi Muhammad ni ada Al-Quran, dan sampai hari ini Al-Quran itu masih terpelihara. Memang dah banyak pihak cuba nak mengubah nak ini, tapi masih lagi tidak berjaya. Hingga kan sebelum berlakunya kiamat nanti, Allah akan angkat semua Al-Quran, ayat-ayatnya. Jangan ketika itu baru kita sibuk nak membaca, baru nak ini. Manfaatkan setiap detik, setiap masa yang kita ada di Ramadan ini, untuk kurang-kurangnya kita bacalah Al-Quran. Ingat tuan-tuan dan puan ya, insya-Allah saya juga ni menyeru untuk diri saya untuk dan mengajak sidang hadirin dan para pendengar sekalian untuk sama-sama kita beristighfar setiap hari, kita dirikan solat tahajud, kita membaca istighfar, kita solat sunat tahajud, dan juga kita mengamalkan lagi sunah-sunah Nabi yang begitu banyak. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat lakukan ini, Allah akan lindungi kita daripada segala bara bencana di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana kita sangat risau dengan fitnah yang akan berlaku nanti di akhir zaman yang begitu dahsyat. Hari ini pun dah ditunjukkan, Allah dah bagi gambaran-gambarannya bagaimana fitnah itu betul berleluasa. Bagi orang Islam, gunakan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi, apa yang telah Nabi ajarkan pada kita, amalkan. Ramadan inilah peluang yang paling baik untuk kita ini. Dah 2 tahun kita diberi peluang, kita terkurung, kita tak boleh. Hari ini kita dah bebas. Maka adakah kita masih lagi seronok, ataupun kita seronok ketika PKP dulu, seronok tak pergi masjid tarawih, kan? Sama juga dengan kehadiran Ramadan. Orang yang beriman, dia tak sabar-sabar nak menantinya. Sedangkan orang yang biasa-biasa ni, saya pun jumpa seorang kawan,
Katanya, oi 2-3 hari lagi yuk. Nah, sebelum ni kan. Maknanya apa itu tuan-tuan? Ni dah berkeluh kesah untuk menerima kehadiran bulan yang penuh barakah ini tuan-tuan. Makanya jangan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang rasa berat untuk menerima kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan, dan sekali lagi saya berpesan sini, ketika 10 Ramadan yang terakhir itu lagi selagi tingkatkan lagi usaha kita untuk memenuhi, untuk mengejar segala macam kebaikan, segala macam peluang, segala macam ruang yang Allah beri untuk maksimumkan gunakan 10 Ramadan yang terakhir itu. Pelbagai juga Nabi dah tunjukkan, antara lainnya kita iktikaf di masjid. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita rasa kita dah berjawatan tinggi, dah hebat, kita rasa berat. Ish, berbarang tidur masjid. Tidak tuan-tuan. Sekarang saya pun dah tengok, dah ramai dah orang-orang memenuhi masjid 10 malam terakhir. Engineer dah datang, doktor pun dah datang, pengamal perubatan dah datang. Jadi alangkah ruginya kalau kita yang sihat tubuh badan ini, kita tidak mahu mengambil peluang ini. Jadi tuan-tuan dan puan, saya kira cukup sekadar itu untuk renungan kita. Jadi sama-samalah kita berdoa agar segala amalan kita, segala tingkah laku kita mendapat keredaan dan mendapat ganjaran dan setimpal yang akhirnya akan membawa kita ke syurga Allah, insya-Allah. Jangan, sekali lagi saya pesan, terutama saya pesan diri saya sendiri ni, supaya manfaatkan setiap saat, setiap detik Ramadan, agar dia tidak berlalu begitu saja. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.